langit ini ada 10 faedah. Wa qalilun fi nazar ila as-sama' 10 fawaid tanqusul hammi wa taqlilu sawasi wa tadhiru hamil khawf wa tazkuru billah wa tanshiru fi qalbi al-'abdi min billah wa tanzilu fikri radi'a wa tanfa'u li marad al-sawda wa tazkir mushtaq wa tu'annatu min muhibbin wa yaqiblatu du'a wa da'i. Nombor 1 kata dia, memandang ke langit ini mengurangkan kesedihan. Yang kedua, mengurangkan was-was. Yang ketiga, menghilangkan perasaan takut. Yang keempat, membuat keinginan pada Tuhan. Yang kelima, boleh mengagungkan Allah dalam hati dan kepada lidah. Yang keenam, menghilangkan pikiran dedah. Banyak lagi lah, termasuk menghilangkan rindu kepada orang yang dikasihi. Kita kalau duduk di luar, ingatkan rumah, ingatkan apa, arwah suami atau isteri. Tempat yang paling syok untuk memandang langit, terutama malam. Kita rasa mungkin arwah-arwah yang ada di sana sedang terbang, apa tak tahu lah perasaan dia menghilangkan ini. Kita menengok bulan malam-malam, rupanya suami kita yang ada di Sabah Sarawak pun sedang menengok bulan yang sama. Kita memandang pada bulan. Sebab itu banyak lagu-lagu Melayu dulu banyak menceritakan tentang bulan, tentang angkasa, tentang bintang gemintang sebagai simbol rindu. Banyaklah kan kalau saya nyanyikan tu sampai sana. Buat mendengarnya lagu-lagu lama, lagu-lagu Melayu. Hanya kalau rindu, sebutlah namaku, kirimkan ke angin lalu. Angin tu bawakanlah pesan. Wah, macam-macam ada pasal lagi. Langit itu kan memberikan semangat. Sebab dia bintang tu tinggi kan. Kalau muda-muda, gemuruh jiwa, semangat membara. Dari puncak ingin ke angkasa, berkalungkan bintang berkelipan, menyerlah jauh dari yang biasa. Oh, terus semangat. Tu dapat ingat dengan lagu tu. Apa sebab dia semangat? Engkau baru target bukit, aku target langit. Lagi tinggi daripada kau. Aku nak ambil bintang-bintang ni, nak kalung di leher aku. Aku nak menyerlah jauh pakai. Langit ni dia mendatangkan semangat. Contoh rasa down tu tengok langit. Oh, langit. Kalau tak hujan, kalau dia demam, betul-betul tengok langit kan. Sebab itu sekarang ni satu istilah muncul trend dipanggil geng astrofil. Astrofil ni golongan yang menyukai segala yang ada di langit dan benda-benda di angkasa. Bagi golongan di langit yang sangat menakjubkan. Langit dibagaikan kotak harta karun yang penuh dengan teka-teki. Memandang ke arah langit, melihat bintang-bintang, mereka akan merasakan keindahan. Itu bagi kita orang Islam, kita ada ilmu falak. Dan dalam Islam, ilmu falak ini ilmu yang sangat penting. Sebab kita nak tentukan waktu semayang, kiblat kita, masuknya 12 bulan hijrah yang baru, jangkaan terjadinya gerhana dan macam-macam lagi. Semua ini kiraan di langit. Dan yang paling mustahak sekali, nak kiamat nanti, ilmu falak jadi sangat mustahak. Apa sebab? Nanti bila Dajjal datang, antara ilmu yang tuan-tuan menyesal kalau tak belajar adalah ilmu falak. Apa sebab? Dalam satu hadis panjang daripada Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, sahabat tanya kepada Nabi, ya Rasul, Dajjal nanti kalau datang ke bumi, berapa lama dia duduk? Dia duduk di bumi. Nabi jawab, arba'una yawman. Dajjal dia duduk di bumi tak lama, 40 hari je. Tapi dia punya 40 hari berhala kita. Sahabat tanya, kenapa 40 hari jadi berhala? Sebab kiraan hari tak sama. Yauman, arba'una yawman, yaumun kasanatin, wa yaumun kasyahrin, wa yaumun kajum'atin, wa sa'iru ayami ka'ayamikum. 40 hari itu tak sama hari kita. Satu hari dia sama seperti setahun. Hari yang kedua rasa seperti sebulan. Hari yang ketiga rasa seminggu. Dan selepas itu barulah hari-hari ini kiraan sama 24 jam kamu. Sahabat jadi berkerut. Kemudian berkerut tadi, ya Rasul, fadzalikal yawmul ladzi kasanatin,
qila fi salati yaumin. Ya Rasul, nanti kalau yang sehari macam setahun, kita nak kira semayang macam mana? Takkan semayang sekali itu je, sedangkan rasanya setahun. Kalau tuan-tuan nak jawab apa? Kalau kita nak cerita itu, kita tak tanya nak semayang macam mana lah. Kita akan tanya, lama itu wifi ada lagi tidak, kedai banyak lagi ayam apa mahal. Kalau kita sibuk apa, nak tekak kita saja lah. Sahabat dia ni buat semayang. Nak semayang itu waktu mana yang harus? Apa jawab tadi? Faqduru lahu qadra. Faqduru lahu qadra maknanya engkau hitunglah mengikut kesesuaian. Hitung waktu ni ilmu apa? Ilmu falak. Jadi tuan-tuan jangan meneraka dekat jabatan mufti ya. Jangan neraka kan. Jabatan mufti jangan neraka. Yang jaga waktu semayang jabatan mufti. Jabatan lain tak jaga waktu semayang. Apa sebab? Kerana ada kebakaran. Ada kebakaran guna alat-alat untuk mujayab. Mujayab ni sign modern untuk kita tentukan penetapan waktu solat, waktu kiblat. Dia ada alat-alat dia dengan bantuan daripada pihak Jabatan Hukum dan Pemerintah menjemput. Dia ada alat-alat dia yang canggih, kita boleh tentukan. Jadi kita berdoa, walaupun Dajjal datang, kita minta, insya-Allah, minta kerajaan masih ada. Jabatan Mufti masih ada, jumpa masih ada. Kalau ada ni semua, insya-Allah semayang kita akan teratur. Sebab ada orang waktu dulu dia tolong kirakan. Dia sebenarnya nenek moyang kita dulu terror buat ilmu falak ni, tapi sebab anak cucu dah tak minat, zaman tu dah moden. Tuan-tuan nak semayang pun dah pakai handphone sendiri ya. Tahu waktu semayang pakai handphone, kiblat tu pakai handphone, walaupun sengih ada kemana sikit okey. Kita jalan nak belajar. Inilah dia benda-benda yang boleh menambahkan iman kita. Selain melihat alam, langit dan bumi, kita juga disuruh oleh agama untuk mengembara. Kau pergi jalan. Itulah satu-satunya agama yang suka umatnya supaya mengembara. Travel, berjalan. Jangan duduk diam. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw adhanun yasma'una biha. Kenapa kau tak mengembara di muka bumi supaya kau dapat hati yang boleh berfikir dan telinga yang boleh mendengar? Itu Tuhan tanya. Yang kau jadi katak bawa gelas tu apa? Berjalanlah supaya kau rasa di luar sana banyak lagi cabaran-cabaran yang kau tak pernah jumpa. Bila kau tak berjalan, kata Allah Ta'ala, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Kerana yang sebenarnya bukan mata kau yang buta, tapi buta hati kau yang di dalam dada. Kerana kau tidak mempunyai pengalaman berjalan di tempat Tuhan. Ini surah Al-Hajj ayat 46. Sebab itu bagi kita orang Islam, minimum sekali seumur hidup wajib tinggalkan kampung halaman. Pergi mana? Pergi Mekah. Kerana bila dia pergi ke Mekah, baru dia tahu dunia ni ada macam-macam. Kan kita bila pergi ke Mekah, macam-macam manusia kita jumpa. Sepenuh kadang-kadang. Kalau musim haji, ke dekat maktab, tengok orang lalu lalang. Tak ada kerja. Orang duduk tengok kapal, dia tengok duduk orang lalu lalang. Ramai-ramai nak tanya lagi tengok. Bila tengok semua daripada Afrika, dalam ramai-ramai dari Nigeria, baju warna-warni macam lama-lama terbang. Kita menengok, comel, kulit gelap, baju striking colour macam lama-lama. Tengok pula jemaah Turki, semua pakai post jacket macam bodyguard Perdana Menteri. Itu manjur semua orang tutup, dia dah tutup bokeh. Tengok pula jemaah pada China, dalam mata kecil tu cuma mengelai satu. Dia ada sekali saya tengok dia azan. Orang daripada jemaah pada China nak tergelak, ada tu macam mana dia mempelan kan? Saya ingat dia nyanyi buat la ilaha illallah.
begitu. Orang pada Turki, orang Iran, tak boleh sebut rekam, rekam jadi cun. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamdu wa ni'matu. Kalau kita dengar, kita terbuka minda. Datang dari kampung, pergi ke Mekah saja, kita dibukakan satu dunia. Tuhan suruh kita berjalan, minimum pergi Mekah. Ada orang kampung-kampung tahun 80-an kan, sama nenek atuk saya tahun 80-an pergi Mekah ni sampai terbang. Dia orang tua-tua dulu mana ada pergi Mekah macam kita kerap macam sekarang. Sekarang pergi Mekah bisa pun boleh free dekat dengan airport dia, mainan je bisa turis sekarang. Dulu pergi Mekah ni macam pergi mati ya tuan-tuan. Buat kenduri orang kampung datang, azan, qomat macam-macam, menangis-nangis anak mati dah ya. Agak bayangkan sana tu orang kena sempat ke apa agak kan. Pergi menangis-nangis. Kadang orang tu kita hantar masuk kat Kelana Jaya. Hantar Kelana Jaya. Tak pernah travel semua hidup. Tak pernah macam kita pergi cuti holiday Australia. Tak pernah. Orang kampung. Masa angkat beg lalu dekat machine scan, dia tak kerti. Ada naik sekali kita machine scan. Tak pernah. Kalau dia cuti tu je. Tu. Tak tahu tu. Orang kampung tu dulu. Sekarang orang pandai semua lah. Tak pandai scan lah. Siap melawan lah. Kata-kata ni pun nak scan tu. Cik, dia marah pula. Apa boleh? Sebab kita dah pandai. Dulu orang kampung tu pergi turun di Jeddah, naik pada Syekh Haji sambung membuka minda. Sebab itu orang Islam mesti keluar belajar. Sebab itu kita sama kita ni, kita boleh bezakan orang yang pernah duduk dengan orang, dia punya cara berfikir dia lain. Sebab dia pernah mengalami pengalaman duduk negara orang. Apa perasaan kita duduk mengantau di negara orang, belajar 4-5 tahun atau kerja di sana, kita tahu rasa itu. Jadi dia akan jadi lebih laju sikit di tempat ini. Dan orang kita kan kalau pergi luar negara tu kan nampak cuti dia tu ada. Campur dengan mengada-ngada. Kira cuti tak apa juga mengada dengan lebih. Kalau sembang dengan member, you know, when I was in London, pada London 3 hari je. Pergi London 3 hari je. Pergi London out Amsterdam. Dia punya accent. When I was in London, the traffic light, Beijing tengah traffic light. Orang duduk 6 tahun, the accent dia tu. When I was in London, 3 hari je. When I was in London. Dia tu ada. Tapi kalau kita yang tak pernah berjalan, tak pernah mengembara, kita akan jadi terpukul. Sebab itu dalam Quran banyak ayat Tuhan suruh berjalan dalam sebab qul siru fil ardi tsumma anzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Mengembaralah engkau di muka bumi, perhatikanlah akibat buruk yang timpakan pada orang yang mendustakan nabi-nabi dahulu. Surah Al-An'am ayat 11. Pergi ke Jordan, Laut Mati. Itu tempat awak azab. Wow, mana ni tempat dulu ni orang derhaka kepada Allah. Gelap. Pergi ke Mesir, pergi ke Fayum. Fayum ni Korun punya harta tenggelam dalam tasik Fayum di Mesir. Kita pun tengok, Masya Allah, Fayum ni tempat Korun ditenggelamkan. Jadi kita jadi insaf untuk tujuan kita jalan. Kita tengok piramid. Oh ni piramid Firaun. Pergi pula ke museum dia yang baru di Cairo, tengok mayat Firaun baring begitu, keluar kering. Ini ke piramid yang Samsing dulu, kecil sangat. Tulang kering ni besar betul-betul ada baca. Tapi sombong jangan. Kita akan rasa subhanallah, ini orang sombong. Aku jangan jadi sombong ni. Dia jadi pelajaran. Allah sebut, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Berjalanlah di muka bumi, lihatlah kesan-kesan yang aku tinggalkan di muka bumi ini, supaya kau jadikan hati kau dapat memahami, telinga kau boleh mendengar. Surah Al-Hajj ayat 46.
Begitu juga dengan kau berjalan itu kata Allah, "Wallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihi nusyur." Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu berjalan padanya. Kamu menjelajah melata ceruknya, makan rezeki yang dikurniakannya, maka dengan nikmat itu kamu bersyukur. Surah Al-Mulk ayat yang ke-15. Kita bila mengembara naik kenderaan, kadang-kadang kita naik kenderaan ni, orang terbang daripada kita hantar kawan kita pergi Jakarta atau ke KLIA, kita nak balik nak sebelum ke Selayang. Disebabkan kita daripada KLIA nak sampai ke Selayang jam banyak, orang Jakarta tu sampai dulu. Kita pun, kata pun macam mana ni? Dan ini lah ke Jakarta. Weh, mak rempit dia bawa kapal terbang ni. Asal aku pun tak sampai lagi Selayang. Tengok. Kita pun kata, Masya Allah hebat ya. Walaupun aku jauh, aku sampai dulu. Sebab aku naik kapal terbang. Subhanallah, Allah sampai ke tempat yang jauh dengan perjalanan yang murah. Jadi kita masih kagum. Kagum kita. Allah boleh sampaikan kita di tempat-tempat yang jauh dengan naik kapal terbang. Bayangkan kalau tak ada ilmu mencipta kapal terbang, tak sampai. Naik kapal laut lah macam dulu 70 hari. Allazi ja'ala lakumul arda ma'adan wa salaka lakum fiha subula wa anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi azwajan min nabatin syatta. Dan berjalanlah kamu ke bumi, kamu akan melihat padanya tempat Allah turunkan hujan dari langit. Kami hidupkan bermacam tanaman, tumbuh-tumbuhan padanya. Surah Taha ayat 53. Pergi ke negara Timur Tengah, buah kurma banyak. Suka. Sebab kita tak ada. Pergi Eropah, banyak buah-buahan yang mahal-mahal. Buah apple, buah strawberry, cranberry. Macam orang Arab ni, tak ada pisang. Pisang ada, mahal. Dari dulu masa pergi Mesir, kita beli pisang di pasar. Balik, kita buat goreng pisang. Kita biasa lah makan goreng pisang. Bila ada jiran Arab tu, satu family, kawan saya pergi hantar dah siap goreng pisang. Di mana dekat hantar dengan gerak-gerak sekali. Arab nak tengok, benda apa ni? Pisang. Awak goreng? Astagfirullahaladzim. Dia istighfar begitu orang. Kenapa orang goreng pun basih? Kata dia, negara saya ni nak makanan pun. Sebab pisang buah mahal. Macam itulah di sini, tuan-tuan dia boleh tengok ada Mak Salim buat strawberry celup tepung. Kita kata ni gila harganya. Strawberry ni mahal. Orang tak makan cara begini. Orang makan cicah dengan coklat ke, cicah dengan susu pekat. Kita akan malah dia sebab benda tu bukan buah-buahan negara kita. Jadi dia datang sini dia suka sebab banyak pisang. Kita pergi tempat dia ada strawberry, boleh petik anggur di jalan, suka tuan-tuan. Dari semuanya akan merasa kebesaran Allah. Pendek kata, semua itu niatnya satu saja, nak menjadikan kita merasa kerdil di sisi Allah, bahawa Allah itu hebat, menjadikan alam yang sebegini luas. Sebab itu ulama-ulama dulu sentiasa mengembara. Tapi mereka mengembara bukan kerana mencari kopok lekor, mengembara bukan kerana jalan-jalan cari makan. Orang kita mengembara food hunting. Ada mengembara kejar makanan. Tak betul lah, betul tak? Itu orang Islam bukan kejar makanan. Kita bukan pemburu makanan. Kita memburu redha Allah. Dengan gelar ke diri saya ni pemburu makanan. Sentiasa lapar. Tak boleh begitu. Itu kebulu lah boleh. Bukan lapar. Mak ayah tak ada ke makan ni berabi-berabi. Perut orang Islam ni bukan sebab makanan ni banyak. Benda lagi. Jadi jangan niat untuk nak food hunting, tapi niat nak lihat ciptaan Allah. Pergi ke semenyih kan, niat nak tengok orang di sana macam mana. Negara kita ni pun kalau tuan-tuan jalan tak ambil pusing, banyak sangat. Pergi ke Sabah, pergi ke Sarawak, pergi ke Kelantan, pergi ke Terengganu jalan, suka. Pergi ke Melaka dekat Pagi dia lah, menghitung terpilai lagi dia ni. Suka ni terpilai kat Melaka tu. Macam-macam tempat. Macam tempat tuan-tuan ni, banyak bonggol, 3 bonggol tadi. Bonggol 1 depan, bonggol 2 depan, bonggol 3. Suka. Mengira-ngira. Jadi, macam-macam pengalaman kita dapat dalam kehidupan kita.
Sebagai kesimpulan, untuk kita nak mengenali dan mendekati diri kita kepada Allah, tidaklah mesti di masjid atau membaca Quran, tapi dengan melihat ciptaan dia pun itu juga boleh mendatangkan keinsafan. Cuma jangan lepas ni tuan-tuan dah tak pergi ke masjid dah, lepas ni dah semua tak baca Quran dah, dan tanya awak ni tak baca Quran dah. Ayah, ustaz kata tengok langit sudah. Janganlah dulu sangat. Kan Tuhan suruh dua ciptaan ayat aku ni dua. Kauliah baca, kauliah tengok. Sebab itu kalau ada anak-anak kita nak sambung pelajaran bidang perubatan, beri galakkan. Walaupun dia stres, mengadu, pernah jadi doktor, baca nak bunuh diri, rasa lalat nak jadi doktor, sabar. Kerja paling mulia doktor, sebab dia mengkaji manusia. Manusia ni kita ciptaan Allah number one. Tadi saya sebut planet, bulan, bintang semua, rimau, gajah tak boleh lawan kita manusia. Sebab Allah mengaku dalam Quran, manusia ni aku punya masterpiece, aku punya ciptaan terbaik. Ahsani taqwim. Apakah profession yang kerjanya mengkaji makhluk Allah yang terbaik ini? Doktor. Dikaji badan orang. Jadi kalau anak cucu kita belajar itu, berikan galakan. Pernah kerja doktor, pernah masa praktikal, pernah apa semua, tapi kita buat kerja mulia. Moga-moga apa yang kita bahaskan pada malam ini memberikanlah semangat pada kita bersama untuk menambahkan lagi koleksi amal ibadah kita. Saya mengucapkan ribuan terima kasih atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga bertemu lagi pada lain-lain kesempatan. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak masjid atas kesudian menjemput saya dan juga pejabat kalimah atas khususnya yang sudi menjemput saya untuk sama-sama di dalam kaliber sempena dengan kaliber ini. Dan moga uraian yang tidak sepertinya ini dapatlah sedikit sebanyak memberi manfaat kepada kita bersama. Walaupun saya tahu untuk nak menguraikan tentang tajuk berkaitan dengan alam ini dan kaitannya dengan iman ini satu benda yang bukan boleh diuraikan dalam masa 1 atau 2 jam. Sekali lagi terima kasih kepada pihak pengajuk, khususnya terima kasih kepada yang hormat Datuk Kira Muhammad bin Abdul Aziz, Ahli Dewan Perdana Negeri kawasan N23 Dusun yang telah hadir bersama kita, pada seluruh muslim dan muslimat. Terima kasih. Kita tutup pertemuan kita dengan sedikit doa. Moga majlis kita ini sama-sama hendaknya diberkati oleh Ilahi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna biha min dhulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ila al-khairi qaribna wa al-syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid din wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, pupukkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan, kabulkanlah segala doa kami, sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih Abu Bahagia Datuk pun tak bagi saya bercakap ini benar apa. Jadi jangan lupa insyaAllah lepas daripada solat isyak nanti kita bersama ke Dewan doa insyaAllah.
Jadi apa yang sampai kepada malam ini mudah-mudahan tersemat di dalam jiwa dan perasaan kita dan lebih ramai lagi datang ke masjid. Buat masjid yang ada bukit, boleh nampak angin cukup tenang. Kita ada awal nampak terus daripada luar saja nampak. Jadi jangan keluar masjid itu pun ya, insyaAllah. Jadi saya berpihak majlis mengucapkan terima kasih dan saya pun tak boleh pegang mic dan saya baca mereka. Jadi saya tak nak cakap banyak. Jadi saya dengan sudah dua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.